Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Herman Nadiadi bin Abdul Wahab akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Sesi Pengajaran dan Pembelajaran atas talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan dalam kalangan pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Kertas kajian ini ditulis bersama rakan pendidik saya iaitu Puan Nurul Nisa binti Muhammad Nasir dan juga saya Herman Nadiadi bin Abdul Wahab. Okey, isi kandungan slide yang akan dibentangkan hari ini ialah yang pertama iaitu abstrak, yang kedua pengenalan, yang ketiga objektif kajian, yang keempat soratan kajian, yang kelima metodologi kajian, yang keenam analisa keputusan dan perbincangan, dan yang terakhir iaitu yang ketujuh kesimpulan. Okey, abstrak kajian. Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau kesediaan pelajar dalam mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dan meninjau keberkesanan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dalam kalangan pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Seramai 825 orang responden yang terlibat di dalam kajian ini. Okey, seterusnya instrumen kajian iaitu dilakukan secara pengenalan soalan soal selidik secara atas talian. Hasil kajian menunjukkan majoriti pelajar tidak dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran atas talian dan memahami modul yang diajar dengan baik. Seterusnya, faktor kestabilan capaian internet dan suasana dan ruang pelajar yang tidak selesa merupakan faktor utama yang menyumbang kepada keadaan ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada pengenalan kajian. Okey, penularan virus COVID-19 ataupun COVID-19 ini merupakan bukan sahaja memberi kesan terhadap sektor ekonomi dan politik negara sahaja, sektor pendidikan juga turut terkesan dengan penularan wabak ini. Okey, ia telah memberi kesan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran di seluruh politeknik dan juga sekolah-sekolah termasuklah institusi pendidikan termasuklah politeknik, di mana sebagai langkah berjaga-jaga bagi warga PKS di dalam membendung penularan wabak COVID-19, sesi pengajaran dan pembelajaran terpaksa dijalankan secara atas talian bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan di seluruh negara. Okey, seterusnya kita lihat kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian iaitu objektif yang pertama iaitu meninjau kesediaan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Manakala bagi objektif yang kedua pula ialah untuk meninjau keberkesanan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Sorotan kajian. Okey, seterusnya kita lihat sikit kepada sorotan kajian. Ekoran peningkatan wabak COVID-19, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dilihat telah menjadi satu platform bagi menggantikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bersemuka sebagai satu usaha bagi menyekap penularan wabak COVID-19. Seterusnya, pembelajaran secara atas talian juga dikenali sebagai e-pembelajaran yang boleh mempengaruhi dalam proses perubahan pendidikan tradisional ke dalam bentuk alam maya, baik kandungan dan juga kaedah seperti yang telah ditulis oleh Muhammad Fairul Jaafar 2020. Keberkesanan pembelajaran dan pengajaran, pendidik harus melihat reka bentuk atau pedagogi pembelajaran, kaedah belajar seseorang individu, potensi teknologi dan juga media serta kebolehan pendidik melibatkan pelajar terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti yang ditulis di dalam kajian So Empon 2010. Metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian ini menjurus kepada kajian kuantitatif iaitu berbentuk secara tinjauan. Instrumen kajian yang digunakan ialah pengedaran borang soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian yang pertama dan juga bahagian yang kedua. Bagi bahagian yang pertama iaitu meninjau kesediaan mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian,
Manakala bahagian yang kedua pula iaitu untuk meninjau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya kita lihat kepada latar belakang demografi. Sampel kajian yang terlibat bagi kajian ini adalah seramai 825 orang responden, iaitu 485 responden lelaki manakala 340 orang responden perempuan. Bagi responden yang berbangsa Melayu iaitu seramai 335 orang, 8 orang adalah berbangsa India, 71 orang berbangsa Cina, 406 pula adalah berbangsa Bumiputera. Manakala selebihnya adalah berbangsa bukan Bumiputera iaitu seramai 5 orang. Bagi pecahan mengikut jabatan pula terdapat seramai 105 orang responden adalah pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, 101 responden daripada pelajar daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan 139 orang responden adalah daripada pelajar Kejuruteraan Elektrik. Seterusnya, 390 orang responden adalah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, di mana responden adalah yang paling tinggi. Bagi responden daripada Jabatan Perdagangan pula iaitu seramai 52 orang pelajar, manakala 38 responden adalah daripada Jabatan Kejuruteraan Petrokimia. Okey, seterusnya kita lihat kepada analisa keputusan dan juga perbincangan. Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar telah pun dilengkapi dengan kemudahan komputer maupun telefon mudah alih. Komputer maupun komputer riba, tablet, telefon mudah alih merupakan peranti dalam memastikan keberkesanan penyampaian dan perkongsian topik pembelajaran sepanjang pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian yang berlangsung, seperti yang ditulis oleh Muhammad 2016. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar tidak dapat fokus dan memberi tumpuan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Antara faktor yang menyumbang kepada keadaan ini adalah ketidakstabilan capaian internet pelajar, di mana kestabilan internet adalah sangat bergantung kepada lokasi kediaman para pelajar. Memandangkan lokasi kediaman pelajar PKS yang kebanyakannya jauh daripada pusat bandar, ini memberi kesan terhadap capaian internet yang stabil. Sekaligus situasi ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dari awal sehingga selesai kelas dengan lancar sepenuhnya. Pengarang Cinderella dalam akhbar digital utusan Borneo Malaysia yang bertarikh 18 Jun 2022 turut melaporkan masih ramai penduduk asal Sarawak yang tinggal di kawasan luar bandar dan pinggir bandar di Sarawak dan tanpa akses serta kekurangan dalam capaian internet. Dapatan kajian bagi analisa keputusan dan pembincangan, dapatan kajian menunjukkan pelajar agak terganggu sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dengan kehadiran ahli keluarga yang lain, ruang belajar yang sempit yang tidak berkonsepkan kelas, ditambah lagi suasana riuh di rumah sedikit sebanyak menyumbang kepada ketidakfokusan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran secara atas talian yang sedang berlangsung. Seterusnya, suasana dan ruang belajar yang selesa dan kondusif antara faktor utama yang boleh mempengaruhi keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian seperti yang ditulis oleh Yahya dan Adnan 2021 dan Kumi Yebo 2020. Selain itu, pensyarah seharusnya mengambil beberapa inisiatif untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan mengambil kira permasalahan pelajar untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, majoriti pelajar-pelajar PKS masih belum menerima sepenuhnya pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian yang merupakan alternatif kepada para pensyarah dalam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat terus dilaksanakan dalam fasa pandemik COVID-19. Justru itu juga, hasil kajian ini dapat memberi input kepada pihak pengurusan dan barisan pensyarah PKS khususnya
dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan lebih berkesan dan bersesuaian dengan situasi pelajar. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya pada sesi ini. Sekian, terima kasih.